So before we start, let's recap apa yang kita dah jawab. So we can go to Steam. Oh, nak kena kecil. Sebab bar saya tu menghalang. Ini yang atas. Dia lambat. Hai. Alright. So previously kita dah buat function calculate total sale and also calculate commission. Yeah. So based on the question, the next one you should create a function called calculate bonus. Yeah. That receive and return. So bila ada return maksudnya dia function, bukannya procedure. Okay. So we create a function here. Kita bagi nama step 1. So kita buat function declaration. We say we want to create a function bonus. Return the bonus. So bonus dalam rate should be decimal number. Okay, siap. Step 1 siap. Okay, step 2 kita tengok kat mana calculate bonus. So that thing kita dapatkan bonus kan. So based on this selection, so what we can do is kita copy this one sebagai reference kita. Okay. So kalau kita tengok kat sini, total sale kita warna merah. Okay. So total sale kita kenapa warna merah? Sebab dalam function tak ada lagi variable total sale. Okay. And juga bonus ni, macam dalam Alice, every time kita kita tak boleh nak copy paste what we call this assignment statement. Okay. Kita kena redo balik. Okay. So for that, for this one, let's say we change the name, total sale. Okay. Kita buat jumlah. So this is the reference variable. Reference. Okay. So jumlah jualan dia dalam bentuk so total sale ni inilah kita akan update sebab so merah dia hilang. Okay. Merah dia akan hilang. Okay. So yang pertama. So yang kedua, total bonus ni kita kena buat baru. Okay. So sebab dalam dalam kita punya function ni tak ada lagi total bonus. Ini pun untuk mengelakkan confusion. Kita declare dia dalam bahasa Melayu. Okay. Nah. So kalau nak kekalkan boleh juga sebenarnya, tapi takut tertiru kan. Kita boleh gantikan dengan jumlah bonus. Kita buat assignment baru. Okay. So, jumlah bonus itu dan total bonus ni 200. So for this one, kita gunakan variable jumlah bonus. Okay. This one total bonus 300. Jumlah bonus pun okay. Total bonus yang ni pun boleh buang. And last one, jumlah bonus. In case dia masuk taraf ni. So siap. Okay, yang tak siap lagi adalah kita tak ada return statement. So by right, this function idea dia nak calculate bonus. Okay. So maksudnya, dia mesti return bonus lah. Kan? So kita returnkan our jumlah. So siap. Alright. Klikkan this one. Then kita boleh buat, so step 2 siap lah function. So kita boleh buat step 3. So kat sini step 3. Komentkan this one. Okay. So kita still lagi, okay, calculation ni walaupun ni buat kat sini, jumlah bonus kita nak dia simpan balik kat dalam my first method, simpan ke dalam total bonus. Therefore the assignment statement should be append to total bonus. Mula kita setkan. Okay. Then we go to bonus kan. So kita boleh pergi ke sini, go to our function this. Okay. Make sure you ambil this lah. Okay. This calculate bonus. Okay. Dan kita tengok jumlah jualan. So apa yang kita nak hantar kepada jumlah jualan? Kita nak hantar total sale. Total sale kita hantar kepada. So masa kita invoke maksudnya bila kita run program tu, bila dia sampai sini, kita dapatkan total bonus. Tak dapatkan daripada siapa? Dapatkan daripada calculate bonus. Hantar total sale kepada calculate bonus. So total sale tu hantar kepada calculate bonus, dia akan masuk kepada jumlah jualan. So based on the jumlah jualan, dia akan buat division. Dan dia akan dapatkan value jumlah bonus. So, jumlah bonus yang kita dapat daripada salah satu ini akan dipulangkan kepada main function dan disimpan ke dalam. So that's how function works. Okay. And then next one, last one, dia kata buat satu function print that print the total income of the distributor. So maksudnya kat bawah ni lah sebenarnya. Stay dengan value ni kan. Kita buatkan dia sekali ya. So kalau kita tengok yang ni memang nama dia function. Sebab dalam C++, sebab ini soalan ni based on C++ kan. So kita kena
recall balik, dalam C++ kita tak ada istilah prosedur. Kita ada istilah void function dengan non-void function. Okay? So maksudnya kat sini, bila dia tak disebut return, dia adalah void function dalam C++. So bila void function, reference dia kepada tadi, dia adalah prosedur. Okay? Non-void function baru dia function juga. So for that, kita kena declare under the prosedur yang open. So kat sini kita letakkan dia. Kita ubahlah nama dia. Okay? Prosedur. Okay? Print. So siap step 1. Procedure. Next step 2 kita tengok soalan. That print the total income. So maksudnya kita mesti hantar total income kepada function. Okay? So kalau kita tak pasti, kita boleh tengok dekat kita punya output. Kat mana yang kita perlukan total income? One. Right? So kita masukkan kat sini. Kita akan tengok total income tu jadi merah. Nampak? Okay? So what we can do is kita boleh bagi nama sama. Nama kita boleh total income. Walaupun kita dah declare, walaupun kita declare sama, dia masih lagi merah. Kenapa dia masih lagi merah? Sebab dalam edit kita fokus sekali dengan reference yang lama. So sebenarnya total income ni merujuk pada total income di dalam my first method. Dia tak merujuk pada parameter ni. Okay? So untuk dia merujuk pada parameter ni, kita kena update. Kena pastikan dia tak merah. Okay? So siap. So procedure tak ada return. Sebab dia tak ada calculation sepatutnya di dalam. Okay? Dia just untuk setkan dia untuk. Alright. So the next one. So step 2 siap. Step 1 siap. Step 2 siap. Step 3 procedure call. So kita dah ada this one. Okay, sorry. Oh lama. Salah bukan. Oh kita buat run 5. Okay. So yang ni kita nak buang. Kita komenkan sebab kita dah pindahkan. Alright. What else? Okay. So sekarang kita boleh panggil procedure. Tapi tak ada dekat function. Kenapa tak ada dekat function? Sebab dia ada dekat procedure. If tak ada procedure, kita letaklah di antara ni. Okay. So the first value parameter yang kita nak hantar adalah total count. Okay. So dia tak ada assignment statement. Nampak tak? Beza procedure. Okay. So kita akan input procedure prinsip ni, kita hantar value total income, hantar kepada total income dalam ya. So total income dalam kita punya procedure akan di-displaykan di sini. Dan bila dah habis, dia akan pergi balik kepada method. Tak ada apa-apa nak append sebab dia adalah procedure. Dia tak ada. Okay. So siap based on our question. Okay. So now saya nak tunjukkan kita kenapa kita belajar function. Okay. Satu kita nak is readability. Okay. Apa maksud readability tu nanti kita tengok kat ujung ni. Berapa pendek program yang akan jadi. The main program lah. Okay. The main program akan jadi sangat pendek. Okay. And then the second, the main idea of function sebenarnya adalah to increase reusability. Reusability kejap lagi kita tunjukkan dekat. Okay. So ini ke arah is of readability. Maksudnya kita nak kurangkan sequential punya execution di dalam program. Kita nak pindahkan semua ke dalam function. Kalau boleh semuanya adalah function and procedure call. Maksudnya semua dalam bentuk method. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ini total sale, total sale, total sale, total commission, total bonus. Total sale, total commission. Okay. So apa kita boleh buat? Kita boleh buat juga function kat sini. Okay. So kita boleh create another procedure. Kita bagi nama dia procedure. Okay. Print on. Kita printkan semua result sekaligus. Kita buat barulah tak nak kacau yang soalan tu. Supaya you ada reference. Okay. So we go to our first method. Kita tengok kat mana dia. Kita nak print ni 6 benda ni. Kita boleh copykan. Supaya kita boleh pindahkan ke dalam procedure. Okay. Boleh betul lah dia copy tu. Nampak tak? Semua merah. Okay. Tapi kita ada 3 variable lah. So
So kita kena paskan tiga-tiga variable ni daripada ni. Okay. The first one print. Tadi kita pakai nama sama kan. So kita start dengan tukar nama. Saya nak tunjukkan kita boleh selang-selang pun. Tak kisah. Okay. So maksudnya kat sini first one kita masukkan jumlah jualan. Pakai istilah. Kita kira betul sebab kita boleh bagi nama variable bahagian. So kita boleh faham straight away konsep. Nama tu kita boleh bagi apa-apa asalkan syarat-syarat identifier. Tak boleh ada space, tak boleh ada simbol, tak boleh start dengan number, tak boleh ada reserved words, tak boleh ada multiple declaration of the same identifier name. Ada 6 syarat. So dah ada jumlah jualan, so total commission kita maintain lah. Okay. So kita maintain nama dia. Juga and this one total bonus the hybrid. Jumlah bonus ni macam tadi. So decimal juga lah semuanya hybrid. So what we need to do now, just update jumlah jualan kepada total commission, update kepada total jumlah bonus kepada total siap. Kan? Okay. So siap step 2, so kita go to step 3. So step 3 adalah procedure call. So kita dah ada ni, kita boleh disablekan. Right? And then ni pun kita boleh disablekan. So kita boleh call. Bila call banyak-banyak ni, kadang kita lupa kan. Kalau you perasan kat atas ni ada tulis jumlah jualan. So jumlah jualan kita nak hantar variable apa sebenarnya? Kita nak hantar total sale. Yang kedua adalah total commission. Kita nak hantar total commission. Yang ketiga, kita nakkan jumlah bonus. Tapi tak ada. Dia sometimes dia akan jadi KY macam ni. So letak 0 dulu. Okay. So then, after kita letak 0, go back there. So 0 ni baru kita boleh update kepada total. Okay. So by right, it shouldn't change our graph. But, okay. So kita tengok kita jawab soalan dia. Okay. Dah hijau dari situ. Dan kita ikut je. Example hari tu 1, 2, 4. Okay. And then 10. And then 5. Okay. So by right pada ini. Okay. Okay. So kalau kita tengok di sini cantik lah. Okay. Cuma program ni sebenarnya tak lengkap kan. Sebab kita tanya nama dengan member ID tapi kita tak pakai langsung kat mana-mana program. So we can't be sure that the value we insert just now is correct. Okay. Dapat diterima oleh kita. Okay. So what we can do is kita boleh display dekat luar. Maksudnya kita gunakan kita punya apa tu namanya? Salah. Kita punya teks ni, kita tambahkan teks. Okay. Jadi kita tambahkan potong negatif potong boleh lah. Dan tambahkan ada one. Lupa tukar color dia. Kosong. Dan kosong. Okay. Kosong apa? Kosong. Negatif 25. Okay. So kan? Negatif 1. Jarak dengan okay, so this one right. So kenapa font dia nampak besar? Sebab dia menghampiri string kita. Kan? X, Y, okay. This one pun kita letak. So kalau rajin, you tukarlah cara string. Alright, so siap. So what we can do here is kita create our own procedure. Okay. Tapi sebelum tu, jangan lupa tambah kat sini.
Kita tak nak awal-awal ni kita run program, tiba-tiba ada hero kan. Kita typekan dulu awal-awal. Kita biarkan test. So, lepas hide, jangan lupa show balik kat bawah ni kan. Show balik. Tambahkan lagi 2. Tekan text model. Alright. So sekarang kita nak append the value. Append the value dia kan. So what we can do is kita create another post. So kita kata kat sini procedure. Sebab yang ni kan kita bagi nama yang kita faham procedure. Okay. Procedure print customer data. Sebab dia melibatkan ID dengan member name kan. Staff. Okay. Sudah ada. So apa kita nak buat dalam ni, kita just nak tagkan kepada kita punya tag. Kita tagkan dia. Sebab kita tak perlu, yang ni kita tak perlu cakapkan lah. Okay. Tag kita. Buat. Tick. Okay. Then tag the value. So value dia, kita nak ada dia apa. So kita nak dapatkan daripada main function. So untuk dapatkan value daripada main function, kita kena jadikan dia. Letakkan the first one. Letakkan yang lain. Okay. Nama member. Yang kedua, dia jadi decimal kan. Decimal. So kita bagi nama sama member. So kita boleh selang-selang. So the first one kita nak typekan everything. Yang kedua kita nak typekan sorry. So ni tak boleh. Sebab ni full number kan. Kita tak boleh set macam tu. So what we can do here is yang ini kita kosongkan. Dia kita kosong. Okay. Dan baru kita appendkan dengan number. Okay. So by doing this, so lagi satu step 3, go back to my first method. So kita boleh tambahkan print all, print clear, and then kita boleh addkan go to date, go to procedure, so print customer data, kita letakkan. So kita letakkan member name dapatkan daripada member name. Nama member dapatkan daripada member. Member ID dapatkan daripada member ID. So kita boleh call macam tu. Okay. So cantik lah. Dah ada semua tu. Kita boleh try kan. Okay. So baru kita boleh sahkan. Okay. We can confirm that apa yang kita masukkan ni budak hijau 1, 2, 3, 4 tu is grabbed by the system. Sebab kita dah view kan. So kita try view dekat output ni nanti. By right, it should be displayed at the end of the. Tapi dia tak adalah kita letak nama my name kita apa semua sebab kita terus letakkan variable data. So sepatutnya keluar budak hijau 1, 2, 3. Dia tak keluar dekat conversation sebab kita tak tambah conversation. Kalau dia nak tambah pun boleh juga tak tambah. Sebab dia possible. Nampak? Dia ada keluar budak hijau dengan 1, 2, 3. So, siap. So, kalau kita tengok output kita semuanya telah di-methodkan, telah di-procedurekan. Yang ini kejap lagi kita buat. Okay. And then, kemudian kita tengok kita punya proses. Okay. So, ini dah difunctionkan, yang ini pun dah difunctionkan, ini pun dah difunctionkan. Total income kita tak functionkan, dia tambah kat sini. So, tak nice lah, orang kata tiba-tiba dia program tak patut function. So, why not kita functionkan dia juga. Okay. So, for that, kita tutup yang lain ni dulu lah. Dah jauh sangat. Tidak nanti saya kena gunakan yang ini. Alright. So kita boleh tambahkan function. Boleh. So dia nak calculate total income. Sama dengan duit. So calculate total income. Alright. So to calculate total income, kalau kita tak tahu, kita copy dulu. Kan? Kalau malas nak hafal kan. Nak ingat apa ni kan. Ni je cara nak calculate, tambahkan total commission dengan total. So what we can do is kita letakkan. So dua ni mesti jadi kita punya parameter. Kita boleh desaidkan dia kan. Kita guna dia total income. Total commission. Then another one total bonus. Yang ni kita tukar nama dia. Yang ini adalah kalau ikut buku kan, istilah dia adalah formal parameter.
Maksudnya nama tu tak mesti sama. The actual parameter tu nanti yang akan update tu. Okay. So this one. Okay. So ingat assignment statement kita tak boleh copy paste. Maksudnya kalau kita update macam ni, okay, and then kita try masuk return, so by right tak boleh. Sebab total income ni sebenarnya tak wujud dalam kita. Sebab kita copy paste dia terkeluar kan. So we have to read. Ingat bila assignment statement, kalau you redo bila assignment statement, you must redo. Tak boleh copy paste. One thing. So bila you pindah ke dalam function, maksudnya you kena redeclare balik. Maksudnya you kena buat. So ini adalah cara budak saya baru belajar. Saya buat apa nama ni? Total income. Okay. Bagi bahasa Melayu lah. Pendapatan. Total income. Ni saya tunjuk pula ada 3 cara untuk buat. Okay. So satu, kita buat step by step. Maksudnya declare akan 0, dan baru sign, dan tambahkan antara total commission, tambahkan dengan jumlah, tambahkan dengan jumlah, dan baru return jumlah pendapatan. Okay. Baik, okay. Ini cara budak saya baru belajar. Okay. So, ini cara budak expert. Expert dia declare terus kira dalam total commission tambah dengan ini cara expert. Jumlah pun. So tak perlu buat second process. Ini cara expert. Okay. Dia dah expert kan, dia dah faham konsep kan. Dapat terus kira terus return. Cantik. Okay. Ini cara budak nakal pula. Kalau cara budak nakal, dia tak ada declare pun. Okay. Dia terus return. Maksudnya kat sini dia tambahkan, siap. Dia tambah, dia terus return. Itu terus jimat, lagi jimat. So boleh juga buat macam, sistem akan tambah dulu kemudian baru returnkan semua. Okay. So kita akan gunakan kaedah ni lah. Okay. Dia. So ini nampak? Tak perlu declare. Dia boleh terus gunakan, terus tambahkan. So dekat my first method ni, definition dah siap. So we can comment this one and buat assignment. So total income, ni masih lagi nak simpan ke dalam total income. Total income, kita zero dulu. Okay. So kita nak dapatkan daripada mana? Daripada this, function. So kita ada calculate total income. Okay. So the first variable is total commission. Kita akan hantar total commission. Yang kedua adalah jumlah bonus. Kita akan hantar. Okay. So total bonus akan masuk ke jumlah bonus. And then dia akan invoke the function. So dalam function ni, value tu akan masuk kat sini, ditambahkan dan di-returnkan. So bila dia di-returnkan, dia akan disimpan di dalam total income pada main function. So that's how the process flow lah. Function. So kita tengok balik, kita punya proses, cantik tak? So proses kita semua dah dalam untuk function, calculate bonus, siap. Okay. So this is our input. So input pun kita boleh functionkan. Okay. So dekat input ni saya akan tunjukkan the idea of reusability. Reusability tu maksudnya kita hanya buat function tu sekali ataupun procedure tu sekali. Dalam kes ni function tu sekali. Tapi kita boleh panggil banyak kali. Okay. Kita tengok So kalau kita tengok pattern dia sama. Tanya soalan dalam bentuk string, dapatkan jawapan, and then display balik soalan. Tanya soalan, dapatkan value dalam integer, and then display balik jawapan. Sama. Nampak Cuma bezanya, yang ini string, yang ini integer. So maksudnya kita kena ada dua function lah. Satu string, satu integer. Sebab dia returnkan benda yang sama. And then yang kedua, kalau kita tengok antara dua ni, dia sama sebiji. Soalan, jawapan, integer. Cuma beza dia output dia. Kita tengok ada jawapan depan, variable, and then yang ni tak ada jawapan belakang, yang ini ada jawapan. So kita kena adjust. So untuk tu saya tunjukkan dulu yang ini. So kita boleh create satu function yang umum. So kita boleh create satu function yang umum. So for this kita akan create function. So kita buat function tanya string. Sebab value dia string kita buat yang umum. Hopefully nanti bila you expand the program ke apa katakan mungkin dia nak buat tanya alamat kan. So boleh gunakan function tanya string. So tanya string ni dia sebenarnya nak returnkan value string. So dia akan tukarkan pada string.
So apa kita nak buat dalam function ni? So we go to our first method. So kita nak ambil this part, video pertama ni. Copykan this one. Kita tengok apa yang kita perlu. So yang berubah dalam case ni adalah soalan. Tapi yang ini, member name ni adalah string. Okay? And then ini adalah jawapan. Kan? Soalan, jawapan. So lah. And then variable nanti kena returnkan variable. Okay? So kita boleh simplify kan dia. So kita boleh tambahkan dia punya function. Kata, yang depan ni untuk soalan. Apa-apa soalan yang kita nak hantar. Okay? Yang belakang ni adalah jawapan. Okay? So kita boleh kata jawapan. Decimal pula. Nampak? So apa sahaja soalan yang kita hantar, kita akan tanya di sini. And then kita gunakan juga soalan yang sama kat sini. Sebab tak sesuai tanya nama kan. Tapi yang pasti soalan dia sepatutnya sama. Kan? Walaupun tadi kita pakai short lah. Pakai ini. Okay? So yang ini pula, my name is ni adalah jawapan. Can be anything. Kan? Bergantung pada apa kita hantar. So member name ni yang kita kena. Okay? So dia tak sesuai member name. It can be member address. Betul lah. Tanya soalan. Tapi soalan dia, what is your address? Betul kan? So boleh. So for that, kita read. Dan kita declare dia sebagai sesuatu yang unik. Maksudnya kita boleh bagi dia jawapan. Jawapan string. Sebagai nama ni jawapan string, kita letak hello dulu. So kat sini baru kita letakkan jawapan string. Okay, letak hello dulu. And then baru kita dapatkan daripada user. Okay. So, yeah. Kan get string. No? Replace kat situ, letakkan soalan. Senang. Nampak tak? So, apa sahaja soalan yang kita tanya di sini akan juga ditanya. Untuk reminder kita lah, masa kita nak jawab. Kan? So, bila dah ada tu, so jawapan kita, maksudnya kalau kita dah hantarkan my name is, so dia akan my name is. Itu tergantung pada jawapan yang dia masuk lah. Yeah? So, since jawapan ni, jawapan string ni kita perlu gunakan di dalam main, yang kita nak display kat bawah, kita dah tambah. Okay? So, we must return it back. Siap? Baik. So, kita hanya perlu buat sekali. Kalau buat macam ni, tak nampak sangat. Okay? So, what we can do is, kita boleh cancelkan semua. Okay? So, kat sini, kita masih lagi nak pulangkan jawapan string tu ke dalam member name. So, what we can do is, kita find member. Mula kita letaklah ini. Okay? And then baru kita update kan. So, instead of hello, kita sebenarnya nak call the function. Kat function ada tanya. Okay. Kita boleh gantikan kat sini. So, soalannya kita letak hello dulu. So, apa soalan kita nak tanya? Kita nak tanya soalan ni tadi kan. What is your? So, instead of send a variable value, kita boleh hantar actual value. Okay. Sebab tu kita panggil dia actual parameter. Okay. So, kita boleh hantar the actual value. The actual value yang kita nak hantar adalah what is your name. And then the actual value untuk jawapan yang kita nak hantar adalah my name. Kita tak hantar variable. Kita hantar actual value instead of the actual. Sebab tu kita panggil istilah actual parameter. Actual parameter kan actual variable. Actual something lah kan dalam buku. So what happen here is, bila kita sampai ke line ni, what happen is, dapatkan member name. Dapatkan daripada siapa? Dapatkan daripada function tanya. Hantar what is your name and hantar juga my name. Okay? So what is your name dengan my name is ni akan diterima pada soalan dan jawapan. So dekat soalan ni nanti akan keluar what is your name. So masa dia keluarkan from input untuk kita, dia akan tanya what is your name. Okay? So then alien akan jawab jawapan which is my name is, and then based on apa yang dia masukkan. And then dia akan returnkan. Kalau dalam case ni biasanya kita jawab budak hijau, dia akan returnkan jawapan string budak hijau tu lah. Okay? So dia akan disimpan di dalam member name bagi dia. Okay? Okay. So this one akan jadi the proof of reusability. Okay? So kalau kita tengok yang ini semuanya adalah integer. Kan? Soalan ni sama je lebih kurang. Member ID. Kan? Cuma bezanya nanti ada satu jawapan depannya, belakang tadi. Ini ada jawapan depan, belakang. Okay. And then soalan dia berubah-ubah sikit je. Tapi still lagi konsep dia soalan.
Jawapan depan, jawapan belakang. Okay. Soalan, soalan. Patutnya kita tukar sama lah. Senang kan? Soalan. And then ni jawapan depan. Ada variable. Jawapan belakang tak ada. So macam ni kita nak buat. Okay. So what we can do is, kita boleh create lagi satu function. Okay. Kita bagi nama dia. Kita tahu dia nak return kat integer kan? Whole number. So kita boleh tanya int. Right? Okay, so what this function going to do is, dia pada sini, kita ambil yang ni sebab dia ada depan belakang kan. So kalau kita ambil yang ni, dia jadi leceh sikit sebab dia ada jawapan depan ni kan. So kita ambil yang ada jawapan depan ni kan. Copy this one. Okay. Right. What we could do is, kita dalam. Okay. So konsep dia sama. Soalan. Kan? So apa kita boleh buat adalah, the first variable kita kata text string soalan apa. Kan? Soalan yang nak ditanya. And then yang kedua, kita boleh tambahkan untuk jawapan dia, tapi untuk bahagian depan. Untuk jawapan depan, apa kita nak dihantar di situ. Okay. And then ada satu parameter, kita boleh bagi nama jawapan belakang. So jawapan belakang mungkin ada, mungkin tak ada. Gantung pada soalan nama tak ada jawapan. Okay. So sebelum kita ubah yang ni, kita tambahkan dululah yang variable ni. Okay, variable baru. Kita kata jawapan int. Here, whole number. Alright. So yang ini dah ada jawapan integer. Okay. So yang ini kita gantikan dengan soalan. Okay. So yang ini kita kena redo lah. Buat ini kita assignkan kepada jawapan integer. It can be member ID ataupun number of yang kita jual mana-mana. Okay. Kita start 0 dulu. Jawapan integer kita akan dapatkan daripada user. So user ada juga. Kalau dia nanti dia keluar random dia. Kita pakai alien. So kita akan dapatkan the integer. Okay. Soalan dia, kan? Apa saja kita tanya tadi, kita bisa balik. So kat sini, I sold bukanlah one drop. I sold based on jawapan integer. Okay. So ni jawapan depan. So jawapan depan it can be anything. I sold or my member ID. Kan? Jawapan belakang it can be a number of bottle ataupun nothing. Tiga lagi kita tengok pasal ni nak hantar nothing. And then in the end kita kena returnkan sama ada member ID ataupun number of bottle produk. So kita hantar balik jawapan. Okay. So step lah kita punya step 2. So step 3 one, kita boleh komen kan? Alah dia copy. Nak buang ni dia kena masukkan dulu tu. Kita cari balik, dia baru boleh buang. Right. Komenkan dulu this one. Table. Okay. So kat sini kita nak matlamat dia nak tanya member ID. Tanya dulu member ID equal to apa kan? And then baru kita invoke our function. So function yang kita nak invoke, yang ni tanya integer kan? So kita invoke to this function tanya integer. Okay. Okay. So soalan dia apa? Soalan dia, what is your member ID? So kita ambil daripada yang sudah komen tu. Soalannya adalah kita berubah soalan tadi. What is your member ID? Jawapan depan dia, my member ID is one. Kita ambil this one, kita bagi dia sebagai jawapan untuk yang so my member ID is 1, 2, 3. My member ID is 1, 2, 3, 4. Dia ada tak jawapan belakang? Tak ada kan? So takkan kita nak biarkan ada head kan? So kita biarkan tak ada. Macam ni nak buat tak ada? Customize kan? Letak nanti. So dia append, tapi dia append nanti. So umpama tak ada. Nampak tak? Senang je. Okay. So macam mana pula yang ini? So yang ini pun sama. Kita boleh disablekan dia dulu. Ingat dia punya pattern. Kalau tidak nanti kena kira balik dia punya jarak. So
So this one untuk one drop. So kita akan assign kepada one drop. One drop, assign 0 dulu. Dan kita drag pada sini. Alamak. Bila refresh. One drop. So kita drag pada sini. Letakkan ke dalam. So mula kita letak je hello. Sebab kita tak copy kan. So apa dia nak tanya soalan ni? Please enter the number of bottle sold for a drop. Copy this one. Sebab kita dah buat kan. So kita boleh letakkan dekat kita punya soalan. So jawapan depan kita apa? I sold. Ya. Kita kan I sold. Dan kita gantikan kan. Jawapan belakang dia. Bottle of a drop. Okay. Kita letakkan dia dekat. Nampak? Satu function kita dah panggil dua kali. Itu maksud reusability. Ya. So kita akan panggil untuk kali yang ketiga ni. Kita komenkan this one. Sebab pattern dia sama. Alhamdulillah kita buat pattern dia sama kan. Kita assignkan kepada yang ini untuk update value of to drop. So macam mana nak update value of to drop sama. Okay. Okay. So kita panggil kita punya function untuk kat sini. So sama lah, kita copy takkan hello je dulu, dan baru kita tekan. So ini untuk to drop. So soalan dia berkaitan dengan to drop. Copy soalan. Okay. Letakkan kat sini. Tekan. Dan jawapan depan sama ISO. So dan jawapan belakang ISO 3 bottles okay. This one. Oops, sorry. Salah kan. Okay. Nampak? So yang berubah jawapan belakang kan, nampak? Drop kan. Ini to drop, ini tak ada apa-apa. Ini my number, I cross soalan kan. Okay. So last one, so disablekan this one. Ini kita panggil untuk kali keempat lah. The idea of reusability. So kita boleh assignkan kepada 3 drop dan 0 low. And then we call our procedure. 3 drop, our procedure, function. Tak hello dulu. So soalan dia, how many number of bottle for? See that one? Samalah. Ini ISO juga. One. Okay. So kita hantar actual value instead of actual variable. Ini nombor. Kata. Ulang-ulang pun lupa kan. Apa yang nak di. Apa? So, apa? Kita panggil function yang sama. Sebab dia buat benda yang lebih kurang sama. Kan? Cuma cara dia bagi balik jawapan tu dan soalan yang ayat digunakan tu lain-lain. Tapi kaedah ni sama. Tanya soalan, dapatkan jawapan A dia. Kan? Tu dia berulang. So this is showing that function can increase reusability. Okay. Jadi saya tunjuk macam mana dia is readability. Dia membantu pembacaan. So kalau kita tengok macam ni memang nampak kelang kabut je. Sebab kita komen dan semua kan. Okay. So, apa lagi yang kita boleh function atau process. So kalau kita tengok initial movement ni. Initial movement kalau kita tengok dah cantik semua tak ada masalah. Okay. So why kita letakkan, dia ada tak benda nak listen? Dia ada calculation kat sini. Tapi dia gunakan di dalam sini. Lepas dia move, dah tak pakai. So maksudnya kalau kita copy all this, dia sebenarnya adalah procedure. Walaupun dia ada calculation, tapi calculation tu tidak digunakan pada link. Okay. So kita boleh copy this one. Okay. And kita boleh create a new procedure. So boleh katakan start procedure. Okay. Untuk startkan kita punya program, kita nak di run. Apa? So tak ada apa-apa pun yang merah. So declaration ni kita harap dia jadilah. Sebab sometimes dia tak jadi. Okay. So untuk tahu dia jadi ke tak, simple je. Okay. Test lah. So, just comment this one. Dengan lagi satu tengok. Dia tak ada parameter. Ada tak apa-apa value yang dia perlukan? Tak ada. Yang ini semua kita dah set 0. Yang ini dia dapatkan sendiri. So tak perlu hantar apa-apa parameter. So this is a example of method, okay, dalam bentuk procedure without any parameter. Parameter tu tak wajib. Okay. Tapi kalau ada nak digunakan perlu dipastikan. Kalau tak ada, tak ada. Okay. So this one start.
Okay, dah tak ada apa, siap lah estimation untuk kita punya point. So what we can do here is, kita go here, kita comment. So kalau kita commentkan this one, okay, nampak tak? Dia tak hilang lah dan dia tak gerak, terus tanya soalan kan. Sebab kita tak invoke, kita tak buat step. Okay. So for that, kita kena buat step 3. Kita kena panggil kita punya procedure. Go to this procedure, start procedure, masukkan tag. Right? Okay, right. So last one. Okay, so kita tengok start procedure dah ada, dah komen. Declaration tak boleh. Okay. In any function, jangan usik declaration. Declaration dalam main kekal di dalam. Okay. Jangan ubah lah. Kecuali kalau perlu ubah. Okay. So declaration jangan letak dalam declaration ingat dalam edit, jangan letak dalam do in order, jangan letak dalam do together, jangan letak dalam mana-mana selection, jangan letak dalam mana-mana dan juga jangan difunctionkan atau diproseskan. Okay. Sebab nanti orang lain tak boleh nampak je declaration of that variable. Okay. So yang dalam main ni kita biarkan. Declaration sahaja sebenarnya yang akan. Okay. Satu. Yang ini kita boleh namakan dia sebagai end procedure. Ini kita hidekan our character and show all the text model. So kita boleh create lagi satu procedure. Copy dulu. Dan kita boleh go to scene dan create our last end procedure. End procedure, apa yang kita nak buat dalam ni simple je. Kita nak setkan balik semua text model kita punya option 1 dan kita nak hidekan kita punya element, kita punya character. Kalau dalam do in order tu tak boleh. Okay. Yang boleh ada dalam do in order. Do in order yang pertama ni. Maksudnya declaration yang ni kan. Okay. Mungkin kita buat declaration ni. Dia hanya boleh ada dalam do in order yang original. Tak boleh daripada yang kita drag daripada bawah. Yang original ni memang boleh ada. Okay. Tapi yang kita drag dari bawah ni tak boleh. Maksudnya ini dalam do in order yang original ni tak apa. Tapi jangan declare macam ni. Letak lain satu di order. Okay. Itu letak dalam ni. Jangan buat macam ni. Okay. So kalau you buat macam ni, nanti member name ni dia jadi hilang. Dia jadi tak nampak. Okay. Takut dia jadi tak nampak. Boleh tak? Kita try. Dia nampak tak? Takut dia jadi tak nampak. So, dalam case ni nampak macam dia nampak. Just to be safe, kalau boleh jangan letak. Kalau ikut yang ni nampak macam nampak. Okay. Nampak macam ni pula saya nampak. Yang ni nampak. Okay. Yang ni dia nampak. So, okay. Try buat lagi satu. Kalau do dalam do together, akan pada do together. Nampak tak? Kalau dia boleh tanya, tak ada error, dia boleh run. Patutnya idea nampak. So, dia boleh nampak. Mungkin sebab kalau nak selamat dia nampak. Sebabnya, kenapa dia boleh nampak yang ini? Saya rasa sebab kita dah declare dulu baru kita pindahkan. Okay. Saya tunjuk, saya try buat satu variable. Tak nampak. Okay, tak? Sebab ada certain time dia nampak, certain time dia tak nampak. Sebab satu masalahnya adalah di dalam Alice dia run on object style. Okay. Yang ini dia nampak. Okay. Kita try buat dia tak nampak. Stopkan this one. Maksudnya dia jadi normal lah. So this time, saya try buat macam ni. Nampak tak? Sebab saya tak silap saya kalau kita declare set. Kita letakkan sini. Okay. Taklah boleh 10 kan. Kita just try pen. Mana kita nak pen? Sebab semua dah jadi faham. Situ.
Kita letak awal-awal. Kita try letak terus alien state. Ni saya nak buktikan. Yang duk kata tak boleh. Boleh. Tak juga kan? Boleh tak saya nak buktikan dia tak nampak. Test 1, 2, 3 kan? So kita letakkan kat C ni. Okay, nampak tak? Dia tak nampak. Itu maksud saya. Nampak tak? Kalau kita drag, sometimes dia nampak. Sebab dia dah ada dalam, apa tu? Dalam kita punya, dia tak update dalam kita punya ini. Okay? Dia tak update dalam kita punya perspektif ni. Kalau kita tengok kat Java code ni, okay? Dia ada perubahan dalam Java code lah. Okay? Tapi, bila you declare terus, okay? So to be safe ya, jangan buat terus. Faham eh? Nampak eh? Yang kali ni dia tak nampak. Sebab kita buat dulu do in order tu. Kan? Dia do in order tadi, kalau kita pindah dia nampak. Okay? Tapi bila kita declare terus dalam ni, dan kita cuba cari kat sini, dia tak nampak. Ni apa decimal number? Dia tak nampak. Decimal number kan? Test 1, 2, 3 tak ada. Faham tak? So, to be safe, jangan buat langsung. Jangan buat dalam do in order, jangan declare dalam do together, jangan declare dalam if, dalam for each, dalam mana-mana dekat bawah ni. Faham eh? Itu maksud saya tak nampak. Kalau kita pindahkan, mungkin dia nampak lagi. Okay? Tapi kalau kita declare terus, confirm insyaAllah tak nampak. Jayalah saya buktikan. Takut juga kan? Dia cakap tiba-tiba semua boleh kan? Dia tak jumpa value. Nampak eh? So, elakkan. Kalau boleh, elakkan. So, declaration, kita start balik dari awal. So, ini dah jadi dalam prosedur cantik. Okay? Declaration jangan usik. Okay? Next input semua dah di dalam function cantik. Dan dah buat reusability pun cantik. And then yang ni semua dah dalam function cantik. Good. Okay, semua dah ada dalam prosedur cantik. Yang ini. End procedure. End procedure pun kita dah pindahkan dalam ni. So, what we need to do is, dalam first method ni, kita just disablekan dia. Dan kita call. Tukar kepada this. So, ingat kan, nak tengok prosedur dengan function yang kita buat tu, pergi kepada this. Yeah? So, select lah function ataupun prosedur. So, kita nak panggil end procedure, dia ada kat procedure lah. Yeah? So, kalau kat function lah. Yeah? So, pergi kepada end procedure, tarik ke sini. So, nampak tak? Dia tak ada parameter. Kalau tak ada parameter, tak ada apa-apa. Okay? So, by right, okay? Program kita sepatutnya masih lagi run yang sama. Okay? Kita try run dulu satu kali. Jauh. Okay. And then yang ini kita masukkan sama dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukkan itu. 5. Sepatutnya jadi. Okay. Cakap. Nama dengan ID dia tak cakap, tapi dia display dekat teks. Okay. Ada kat situ. Sebab value semua cantik. Dia tidak mengubah structure kita punya program. Maksudnya our program should run as the same as sequential time. Walaupun kita buat ada method function and procedure. Okay. Yang berubah adalah kita punya cara coding. Okay. Tapi result dia sepatutnya masih sama. Itu yang pertama. Okay. So yang kedua, yang pertama kena ingat, it doesn't change it. Okay. Yang kedua, kita boleh increase reusability. Maksudnya, buat sekali sahaja function boleh panggil banyak kali. Okay. Maksudnya function boleh panggil banyak kali. Right. And then, yang ketiga. Yang ketiga adalah ease of readability. Kita tengok So, macam mana nak nampak ease readability? Kalau kita tengok macam ni, tak nampak. Kita nampak sakit hati je lah kan. Jadi panjang dulu pula. Kita buang semua yang kita komen. Kita akan nampak program ni jadi sangat pendek dan sangat mudah faham. Okay. Walaupun kita tak nampak apa dia buat, tapi at least we have rough idea what the function going to do. Sebab tu bila kita bagi nama function ataupun nama variable, kalau macam awal-awal tu kan, kita kata this meaningful variable name kan. So, untuk function pun sama. This meaningful variable name. Okay. Cuma ada benda satu dalam Alice yang saya tak sebut lah. Okay. Sebab dalam Alice, dalam program ni, okay, the uniqueness of the function
tak depend pada function punya nama. Dalam C++ kan. You boleh letak dua function, nama dia sama. Dengan syarat parameter dia berlainan. The uniqueness of a function depend on the parameter. Itu dalam C++. Tapi dalam Alice, dia lock objek yang itu. Maksudnya, nama function pun dia tak bagi kita declare sama. Nama function yang positif pun tak boleh sama. So, dia dah selamatkan kita kat situ lah. Untuk mengelakkan kekeliruan. Tapi dalam C++ boleh. Nama function boleh sama. Dengan syarat jumlah parameter dia adalah berlainan. Ataupun jenis data parameter dia berlainan. Nanti bila you masuk chapter function, you nampak lah dalam C++. You boleh tanya lecture dulu. Apa ajar you C++? Apa ajar C++? So hopefully dah ni lah. C++. Itu kita try tengok berapa pendek dia boleh pergi. Kalau kita tengok makin lama makin simple. Kita boleh tengok je, kita boleh agak dah apa dia nak jadi. Dan nanti kita akan rearrange sikit lah. Ada dia? Ini masalah dia tu lah. Kita buang salah yes. SDID. Sebab bila kita buang kan. Alamak. Saya dah tukar nama. Config. Continue. Ini adalah. Continue. So kita akan buang semua ni. And then kita boleh baca dia. Is readability dia kan. Kita baca dia macam satu flow. So kenapa kita suka letak ni kat atas? Tak consider kat atas kan? Sebab kita nak pastikan dia hilang. Tapi kalau kita pindahkan yang ni ke bawah. Sebab kita dah set 0 kan. Yang ini. Sebab dia run too short. Dia tak nampak. Sebab kita punya declaration tak banyak. So kita boleh pindahkan dia ke bawah. Untuk cantikkan dia. So maksudnya kita boleh letak komen kat sini. Yang ni tak ada dalam C++. Biasa semua declaration input process output kan. Dalam at least kita boleh buat declaration. Dan kita boleh buat intro. Nak pisah-pisahkan dia. Ataupun kita letak kat atas ke kat bawah. Ikut lah. Kat atas. Kita boleh buat intro. Supaya dia sama pattern dengan C++. Kita boleh buat intro. Run the start procedure. The start of declaration. And then input. Nampak tak? Input. Semuanya. Yang nampak? Kita tahu. Okay, nak dapatkan member name. Nak dapatkan member ID. One drop, two drop, two drop. Mana nak dapat? Semuanya daripada function. Ini yang tanya string. Yang ini kita ulang 4 kali. Yang berubah adalah dia punya soalan. And then yang berubah adalah jawapan depan dia. Jawapan belakang berubah juga. Tapi yang ini tak ada. Nampak? So, dia memudahkan pembacaan. Kita tak perlu baca ni. Sebab bila kita dah nanti you all kerja kan. Kalau you nak baca satu-satu line macam tu. Kadang-kadang you terskip sana, terskip sini pun tak faham. Padahal you baru nak cari apa benda nak buat. Betul tak? So, bila kita buat dalam bentuk function, kita tekan apa tadi nak check coding tu. Check coding maksudnya apa? Dalam Java okay. Java tu dia kat sini. You go to itu, preference, and then you go to Java code on the side. Dia showkan dia lah. Tapi you tak belajar apa Java lagi. So, yang ini nampak? So, problem kita beda. Kat mana semua ni berlaku? Semuanya berlaku dalam yang ni lah. Tapi untuk you mapkan dengan C++, you buang kataan ni. Sebab Java dia object oriented kan. Dia ada so this ni you buang. So ini lah. Kalau you copy paste this one, you buangkan this. This is how it looks like in C++. So Java ni senang juga lah. Ayat kita kadang panjang. So daripada sini pun you boleh tengok. Nampak? Program kita jadi pendek. So aku tidak screen dulu. Kat sini so window, preference, and then Java on the side ni uncomment. Empty. And then proses, nampak? Kita boleh tahu proses apa kita nak. Calculate total sale, commission, total bonus, total income. So kat mana nak cari? Dekat dalam calculate total sale punya function. And then baru pergi. Kalau you nak update kat sini, maksudnya tak perlu lah baca line by line. Itu maksudnya ease of readability. Memudahkan pembacaan. You tak perlu tahu lagi apa benda nak berlaku dalam. Kan? Sebab biasanya bila kita kerja programmer, orang kata, orang komplain, ada salah dalam pengiraan bonus tahunan kata kan. Bonus apa ni kata? Annual bonus kan. Ada pengiraan salah. So macam, takkan you nak baca semua kod. Betul tak? Lepas tu kita ada ramai pula programmer tu macam mana nak split the work.
the idea of function. Nak memudahkan. So, maksudnya you boleh straight away access pada calculate bonus kan. Lepas tu dah tahu apa yang silap kan, boleh pakai kat function. So, maksudnya dalam function ni ada salah. Lepas tu kita straight away go to the function. Okay. And then input, output pun sama, kita dah letak semua dalam procedure. Okay. Cuma end procedure ni kita lihat. So, tadi kita ada buat intro, ini kita buat output. Sebab dalam Alice dia shape. Okay. Nampak tak? So, program kita jadi, dia sangat pendek. Bolehlah tu mod sikit. Komen dia tak nampak. Nampak? It becomes a one page. So, kalau C++ kalau nak declare function, kena declare kat atas. Okay. C++ saya galakkan declare di atas. Okay. Maksudnya, okay. Bila C++ you buat dalam satu yang sama kan. Ini juga ada main. Main kan? This is your main function. Main tu sebenarnya function juga. Sebab tu kalau saya ajar, mula saya buat main. Tapi kalau pakai test tak boleh. Dia mesti ada juga. Okay. Sebab tu dia function. Sebab dia function ni integer. Sebab tu dia mesti mati dengan return 0. Return 0 ni biasanya maksudnya return without nothing and anything. Okay. Return nothing. Okay. Okay. So, you ada this one. Okay. And then you ada hash ni. Wah, dalam sekejap. IOStream kan? So, you all pakai punya IOStream. I guess IOStream. Tak ada .h. Saya pun tak ingat. Ada .h. Okay. Okay. So, kat mana you nak letak? Kan? Step 1 tu. Okay, by right. Okay. Step 1 tu kat sini. So, you letak kat atas. Function declaration. Maksudnya, yang tu lah. Macam kita kata apa? Void. Buat ada print. Print apa kita pakai? Print. Oh, kita buat nama procedure. Contoh kita ambil contoh kita lah. Void print procedure. Print chip. Okay. Ini dalam untuk C++ lah. Step 1 mati dengan semicolon. So kalau ada variable, letak dalam ni. Okay, so ada variable. So letakkan formula. Okay. Step 1. Okay. Step 2. Okay. Step 2 saya galakkan buat terus dekat atas. Selepas step 1 terus buat step. Okay. Terus buat kat sini. Step 2 function saya galakkan buat kat sini. Okay. Jadi saya cakap kenapa. Okay. Kalau you tengok buku adanya buat kat bawah. Okay. Ni ataupun nama lain dia lah. Macam definition ada satu nama je. Dan dia mati dengan input. So kat dalam ni lah. Dia buat apa yang dia nak buat. Buat tambah pula and so on kan. Okay. And then jangan lupa. Last one kena ada return. Dia void kan. Void tak ada return. Okay. Kalau void tak payah ada. So buatlah apa nak buat. Katakan nak see out lah. Okay. Okay. Step 3. Sebab dia jenis procedure. So what you can do here is just copy this one. Okay. Letakkan dalam ni. Okay. Kat mana-mana yang kita copy tu lah. Kalau you buat sequential converter count. Okay. So dia akan jadi function. Calling. Function call ataupun invocation. Ataupun execution. So kat sini apa kita buat? Kita copy je step 1, senang. Okay. Dan kita matikan matinya semicolon, cuma buang. Buang segala reservoir, data type, apa tu kalau you pass kat array, buang di bracket, semua segalanya lah. Hanya tinggalkan function name dengan variable. Okay. Okay. Ini cara yang saya galakkan. Okay. Kenapa saya galakkan cara macam ni? Okay. So, kenapa saya galakkan cara macam ni? Sebab dia satu, dia tak payah ingat apa-apa. Okay. 1, 2, 3. Senang. Okay. Kedua, cara macam ini selamat. Selamat maksudnya, sebenarnya, bila function definition you berada di atas. Okay. Sebab you tak belajar panggil function dalam function. Okay. Bila function definition you berada di atas, function prototype ni tak wajib. Faham tak? Function prototype ni tak wajib. Saya nak tunjuk dia tak wajib. Okay. Ya. Boleh tak?
Dia tak suka pakai def. Sebab def kan, kadang alamak salah. Pakai def sebab def kadang-kadang dia apa namanya, kita run tapi dia tak update. Kita dah update the code tapi dia tak update. Itu masalah def. Sampai. Tu pakai boolean tapi boolean dia ada kekurangan dia. Where did it go? Oh, ada benda saya kena okey. Kenapa dia buka kat ujung sini? Tak boleh. Kalau tak buka boleh. Saya tak ajar. Okey. Dia buka kat ujung. Saya tahu. What can I do is, saya takut lah. Saya takut kalau saya jadikan dia satu screen, nanti dia, saya tak tahu saya share pun. Tak apa. Saya try dulu nanti saya share. Kita duplicate. Okay. Dan baru saya. Okay, I'm still sharing the screen. Dan saya pecahkan balik. Okay. Hopefully you are still with me. Cuma sekarang saya share screen mana saya tak tahu. Am I sharing the screen? Yang kat atas. Kenapa dia kat sini? Dia recording, okay. Share. Share my meeting dulu. Share content. Okay. Share second screen. Am I sharing the right screen? You all nampak tak boleh saya? Nampak. Okay, alhamdulillah. Thank you. Okay, so kita kat sini. Okay. Okay. So let's say yang ni kita buat simple lah. Okay. Kenapa kita panggil dia prototype kalau dia macam ni? Just letakkan dia semuanya guna type. Ini jadi prototype. Tapi boleh juga you buat A, so yang ini jadi declaration. Yang ini kita akan buat juga kat sini. Kita boleh letakkan si output kat sini lah. Okay. Ketikkan untuk step 3, copy this one. So yang ini yang saya kata step 3 tu buang segala reservoir. Void reservoir apa sahaja yang pekat ni. Tapi sebab dalam ni kita tak ada variable A di sini, so saya nak hantar actual value. So saya masukkan 14. 5. So dia akan masuk kepada sini lah. Kita dah input. So bila saya pakai yang ini, dia mesti ada dot each. Dan saya akan tambahkan satu function. Sebab dalam boolean kekurangannya adalah tak. Try file. Okay. Dan kita boleh terapkan. So, sebab saya letak return. Try kat sini. So dia akan keluar 14, 5 dengan. Sebab kita hantar 14 masuk ke A, ke 14, 5 masuk ke B, ke 5, dan 7 masuk ke C. Okay. So kalau kita letak kat sini, okay. So kenapa saya kata buat step macam ni? Senang. Okay. So yang pertama, kalau kita buat step 1 to 3 macam ni, function declaration sebenarnya tak wajib. Sebab you tak panggil function dalam function. So function declaration ni kalau kita buang, kita komen je lah. Buat nanti nak buat balik. Okay. Kalau kita buang, kalau kita run, dia masih lagi okay. Successful. Okay. So setengah buku, dia buat function definition dekat bawah.
kenapa dia buat kat bawah? Kenapa saya tak galakkan buat kat bawah? Kenapa saya tak galakkan buat kat bawah? Sebab ini akan berlaku kalau you terlupa buat function. Function declaration hanya wajib. Sangat wajib. Bukan hanya wajib. Sangat wajib bila you buat function definition selepas ini. Kalau kita compile, dia akan kata failure. Sebab bila kita run, dia masih lagi dalam bentuk sequential. Faham tak? Dia akan run macam ni. Daripada include ni kan. Nah, ni tak adalah kita dah comment kan. Ini dia masuk ni. So dalam ni tengok ada procedure prinsip. Tak ada pun tadi cakap ada procedure prinsip. Sebab tu dia kata error. Right? So at this point, kalau you buat function definition, step 1 ni jadi. Bila kita ada step 1 ni, bila kita compile baru dia start. Nampak tak? Okay. So at certain time, step 1 tu tak wajib. Tapi kalau nak senang, buat tahan. Okay. And then, pastikan you buat 1, 2 and 3. Jangan buat, kalau boleh jangan buat kat bawah lah walaupun. Jadikan kebiasaan buat ni. Okay. Boleh menjawab soalan? Maksudnya, yes. Kalau boleh ikut sequence. Okay. Faham Sebab dia ada certain point wajib, ada certain point tak wajib. So nak senang follow je. Sebab tu saya suka panggil step 1, step 2, step 3. Okay. Jawab tak? Membantu tak? Okay. Hopefully it help. Okay. So back to this one, nampak tak? So dia kita boleh apa ni namanya? Is our readability. Ini boleh tengok ni kita dah tahu macam nak buat. Kita boleh increase readability. Okay. So kita punya program jadi macam cantik. So by that, habislah kita punya chapter second last. Okay. So any question? Ada soalan untuk hari ni? So, boleh try lah untuk soalan-soalan yang lain. Ada lagi soalan? Any question? Bolehlah saya jawab kelas-kelas. Saya takut nak jawab yang banyak. Takut nanti bercanggah dengan apa lecturer orang. Okay. Any other question? Last one? Last 10 seconds. Okay, so attendant ada kat chat. Last question. Balik, any question? Okay. So, kalau tak ada soalan, I guess that will be all for today. Okay, so attendant.